فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang hamba kepada Allah tidak akan menjemu mengucapkan Alhamdulillah pada setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka terlebih dahulu mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sehingga ke saat ini Allah masih memberi keizinan kepada kita untuk membakti kepadanya, lalu kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan mukhlisin lahuddin. Ila hadrati sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi min anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi ajma'in. Wa khususan ila musannif hadha kitab syai'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala musannif rahimahullah, empat perkara yang menyempurnakan empat perkara lain. Empat perkara yang menyempurnakan empat perkara yang lain. Semalam telah kita baca empat simbol keselamatan. Bila bintang, sesama bintang berlaga, maka hilanglah keselamatan untuk ahli mana? Bila bintang berlaga bintang, hilanglah keselamatan untuk ahli langit dan juga bumi. Yang kedua, simbol keselamatan, ya, apa dia? Ahli bait. Bila ahli bait ni berkurangan, ya, maka ini satu simbol tidak baiklah, ya. Bencana akan menimpa. Kita lihat bagaimana bencana di Yaman. Begitu juga yang ketiga, bila Rasulullah SAW telah wafat, maka itu bencana bagi para sahabat dan juga umatnya yang terkemudian. Dan yang keempat, bila gunung ganang habis dihapuskan, diterokai, akhirnya negara itu sentiasa akan ditimpa bala bencana merupakan banjir dan sebagainya. Baik, itu yang semalam, ya. Empat perkara yang menyempurnakan empat perkara yang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ikut saya, arba'atun tamamuha bi arba'atin tamamus salati bis sujudis sahwi was sawmu bi sadaqatil fitri wal hajju bil fidyati wal imanu
bil jihadi. Arba'atun tamamuha bi arba'atin, terdapat 4 perkara yang akan sempurna dengan 4 perkara lain, iaitu tamamus salati, kekurangan dalam solat disempurnakan dengan sujud sahwi. Yang kedua, wasaumu bisadaqatil fitri, puasa Ramadan disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Yang ketiga, wal hajju bil fidyati, kekurangan dalam ibadah haji disempurnakan dengan membayar fidyah. Dan yang keempat, wal imanu bil jihad, iman disempurnakan dengan jihad. Berhubungan dengan kekeliruan dalam solat, Syekh Ahmad Nahrawi menjelaskan bahawa kekurangan dalam solat menunjukkan tanda dengan adanya pelbagai kekeliruan yang menyebabkan seseorang melakukan sujud sahwi. Sebagai contoh, membaca bacaan solat bukan pada tempatnya, atau terdapat kesilapan pergerakan semasa melakukan rukun solat, baik sunat ab'ad maupun sunat hayat. Itu yang pertama sekali. Yang pertama sekali ialah kekurangan dalam solat ataupun lalai, lupa rakaat, ataupun pada segi bacaannya, maka dia kata disempurnakan dengan sujud sahwi. Makna ni tidak perlu kita ulang balik semula, keluar daripada solat lepas tu ulang balik solat itu. Tidak, boleh ditamamkan, disempurnakan dengan sujud sahwi, sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Apabila kekeliruan itu berlaku pada rukun solat dan sunat ab'ad, maka perlu sujud sahwi. Namun khusus bagi kekeliruan dalam doa kunut yang masih termasuk kategori sunat ab'ad, terdapat beberapa catatan. Contohnya, bacaan doa kunut yang keliru adalah jika doa kunut dilakukan pada rakaat pertama solat subuh. Kunut yang keliru seperti itu, jika niatnya adalah kunut subuh, mutlak perlu sujud sahwi. Akan tetapi jika kunut yang keliru itu niatnya adalah kunut zikir, bukan kunut subuh, disebabkan kekeliruannya itu, seseorang tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Jadi pengarang kitab ni kata, bila kita ni buat solat subuh, solat subuh, tiba-tiba dia ni, Tok Imam ni dia ingat ke dah rakaat kedua, bangun daripada rakaat sujud, rakaat pertama dia terus baca kunut subuh. Mana kalau dia baca kunut subuh, niat dia baca kunut subuh, maka perlu sujud sahwi. Tetapi kalau katakan dia baca kunut zikir untuk zikir, maka dia tidak perlu ganti dengan sujud sahwi. Sementara itu, dalam sunat hayat tidak ada kekeliruan yang disarankan agar diganti dengan sujud sahwi, kecuali kekeliruan dalam bacaan surah. Berhubung dengan perkara kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berhubung dengan haji pula, iaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka sesiapa di antara kamu ada yang sakit,
atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang tidak terdaya untuk berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Sesiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ini ayat tentang dalil yang mewajibkan membayar fidyah bagi mereka yang meninggalkan puasa, dan wajib qadha puasa. Wajib qadha balik puasa. Surah Al-Baqarah ayat 184. Jadi kalau puasa jika ada sakit, nak perbahasan ni pun kita baru lepas ibadat puasa dah bulan Ramadan. Baik. Maksud memberi makan orang miskin dalam ayat di atas adalah zakat fitrah. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan perintah itu setelah perintah berpuasa Ramadan yang ada pada ayat sebelumnya, iaitu ayat 183. Bunyi dia lagu mana? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tu ayat yang sebelum tu. Hai orang-orang yang beriman, telah fardu ke atas kamu supaya berpuasa. Baik. Seperti halnya zikir pada awal ayat 15 surah Al-A'la difahami juga sebagai takbir dalam solat hari raya, kerana kalimat setelahnya yang ada dalam ayat itu menunjukkan perintah solat hari raya. Dalam surah Al-A'la tu. Adapun makna fidyah yang telah disentuh dalam perkara 3 di atas adalah menyembelih haiwan atau membayar beberapa mud, sama dengan 543 gram makanan utama, kerana terdapat beberapa perkara yang mewajibkan atau adalah sunat bagi jemaah haji agar melakukan perkara itu. Fidyah boleh juga dikeluarkan untuk berjaga-jaga sebagai bentuk berhati-hati. Sementara itu, jihad yang dimasukkan dalam perkara 4 menurut pendapat Said Al-Jurjani adalah berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, 4 perkara yang boleh kita sempurnakan jika sekiranya berlaku kekeliruan ataupun tertinggal. Yang pertama sekali, solat, yang mana dia ni berlaku pada sunat ab'ad ataupun hayat, maka boleh digantikan dengan sunat sujud sunat pula, diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, kalau sekiranya orang yang berpuasa dia ada keuzuran yang diharuskan oleh syarak, dia boleh tinggalkan puasa, dibayar fidyah, dan jika sekiranya dia sihat, maka hendaklah dia gantikan puasa yang telah dia tinggalkan. Dan yang ketiga, begitu kekurangan ibadat haji, boleh dibayar dengan membayar fidyah. Dan yang keempat, iman disempurnakan dengan jihad. Tanpa jihad, iman kita tidak akan sempurna. Kerana dengan jihad inilah Allah dapat mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafiqin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, seharusnya kita mendalami ilmu solat itu dengan sebaik mungkin, dan bagi juga as-siyam, bukan bulan Ramadan saja. Kita masih ingat tak? Boleh ingat bab-bab puasa ni. Jangan pula habis Ramadan kita ni habis dah, bab-bab puasa ni lupa habis dah. Begitu juga sekarang ni musim haji, dan juga bab jihad ini, jihad dengan
harta benda kita ke, jihad dengan lisan kita, terutama sekali jihad terhadap diri kita. Betulkan hati kita, akhlak kita, itu sebesar-besar jihad. Selain pada kita jihad secara harta benda dan juga masa wang ringgit kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu marilah sama-sama kita sentiasa memenuhi majlis ilmu pengajian kitab fiqh bab-bab solat ini. Kalau imam kita ni ada buat kelas fiqh bab solat, hadirlah, wahalusilah, kerana bab solat ni berat tuan-tuan dan puan-puan. Dan begitu juga ibadah haji dan juga puasa yang telah kita jalankan, kita muhasabah balik semula, adakah as-siyam yang kita laksanakan ini sempurna dengan sempurna sehingga dapat mengubah diri kita. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita dan sentiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.